Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalkan ayat kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأصلي وأسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bagi tuan imam, tuan Bilal, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan para jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayahnya dapat kita bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita sambung perbincangan kita dalam mabadi' al-ulum ataupun dasar-dasar ilmu. Kita telah sentuh dasar-dasar ilmu fiqh ini. Pertama, pentakrifannya. Maknanya setiap ilmu itu kita nak tahu, pertama kita nak tahu takrifnya apa, kan? Kalau fiqh ni, maka takrifnya adalah satu ilmu, kan, tentang hukum hakam syarak, kan, yang terkait dengan perbuatan mukallaf yang diperoleh daripada dalil-dalil yang khusus, kan? Satu ilmu tentang hukum hakam syarak yang terkait dengan perbuatan mukallaf yang diperoleh daripada dalil-dalil yang khusus, iaitu dalil-dalil yang terperinci. Setiap masalah itu mesti kena ada dalil yang khusus. Kalau kita kata solat itu apa dalilnya? Oh, dalilnya ada dalam Quran. Ataupun kita kata dalilnya Quran. Itu belum lagi, belum mencapai lagi maksud fiqh. Dalilnya apa? Oh, dalilnya firman Allah Ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakah. Itu baru dalilnya. Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Ini baru takrifan fiqh. Sebab fiqh itu diambil daripada dalil yang khusus, spesifik. Setiap masalah itu mesti ada dalilnya, sama ada daripada Quran, pada sunnah, pada ijma', pada qiyas, pada maslahah, dan sumber-sumber lainlah. Kemudian kita bincangkan juga, ataupun prinsip ilmu juga, kita kena tahu dia punya skop ilmu tu tadi, kan? Apakah skopnya atau isi kandungan ilmu itu? Seperti fiqh, kan? Kalau fiqh itu skopnya apa? Maka fiqh itu skopnya adalah perbuatan para mukallaf. Perbuatan para mukallaf, apa yang kita buat, yang mana ada dua segmen besar, dua bahagian besar. Pertama, yang disebut ibadat. Yang ini hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Segmen yang kedua kita panggil dia muamalat. Ini hubungan manusia sesama manusia dan juga dengan alam, dengan alam, mana selain manusia lah, dengan pokok, dengan tumbuhan, dengan haiwan. Ini pun termasuk juga cabang fiqh. Jadi ada dua segmen besar. Ibadat yang kita faham, yang utamanya adalah ibadat khusus itulah, solat, puasa, zakat, haji, termasuk dalam rukun Islam. Dan juga ibadat-ibadat lain kita ada, contoh akikah, korban, kan? Ini semua juga termasuk dalam bab ibadat. Kafarah, kan? Ada, kan? Apa kita kata lagi? Fidyah dan sebagainya. Ini semua termasuk dalam ibadat. Kalau muamalat, kalau kita nak pecahkan lagi, di situ ada jual beli. Jual beli ini termasuk dalam semua, kan? Maknanya kalau kitab fiqh dulu disebut kitabul bai', jual beli. Bai' itu jual beli. Jual beli itu sebenarnya dia cover semua dalam tu.
semua masuk sekali. Masuklah dalam tu sewa menyewa, hutang berhutang, kan, pajak memajak, semua cabang-cabang muamalat semua masuk dalam kitabul bai', dalam bab bai' ini. Sebab apa? Sebab bai' itu oleh kerana jual beli itulah yang paling besar dalam muamalat, maka dinamakan bab itu sebagai jual beli. Tapi yang lain masuk sekali. Kita kan yang paling besar kan, kita jual beli yang paling banyak sekali dalam hidup kita ni. Berbanding sewa menyewa, hutang berhutang, yang paling banyak jual beli. Jadi bila sebut jual beli itu, dia cover semua. Kan? Dia cover semua sekali. Okay? Termasuklah di situ munakahat, kemudian ada jinayat, kemudian ada lagi pecah-pecahan. Kalau hari ini dipecahkan lagi siasat, okay, politik, ada lagi ekonomi, ada lagi hubungan hubungan luar, kan? Hubungan luar maksudnya hubungan negara Islam, sesama negara Islam, negara Islam dengan negara bukan Islam. Sewaktu damai dan sewaktu perang, macam mana hubungannya. Jadi segala cabang-cabang fiqh yang baru itu, dia semakin berkembang selari dengan kehidupan masyarakat. Contoh kalau di tempat kita, kita kalau kita ada bidang perbankan, itu dah satu bidang lain. Dia sah kepada muamalat, dia satu cabang daripada muamalat. Sebab dia dah semakin besar, dia dah jadi satu, kita kata bank itu dah jadi satu institusi. Kan, jadi nak kena faham bank itu operasinya macam mana, apa benda-benda yang muamalat biasa ni tak sama dengan bank, contohnya kan. Kemudian apa lagi kita ada yang baru-baru lagi? Contoh kita ada halal, fiqh halal. Fiqh halal ni saya ingat di Timur Tengah pun tak ada pengajian fiqh halal ni. Sebab Timur Tengah ni kata kullu halal, halal, semua halal kan. Okey, tapi halal tu berkembang di sebelah kita ni. Sebelah kita ni paling banyak berkembang. Sebab apa? Kerana keperluan. Kerana pemain industri di tempat kita ni kebanyakannya non-Muslim. Sebab tu halal tu berkembang pesat di tempat kita. Berbanding di Arab sana. Arab sana semua pemain industrinya Muslim. Tokoh-tokoh dia semua Islam. Jadi dia rasa apa halal, aku dah Islam lah, nak halal bendanya lagi. Kan? Tapi ada orang kata, dia kata buat apa nak sijil halal, dia kata. Kita baik buat sijil haram je. Kalau ada sijil haram, confirm tak boleh makan. Apa nak sijil halal kan? Tapi timbul persoalan pula, kalau kita buat sijil haram, siapa nak mohon? Skim sijil haram, siapa nak mohon? Memang confirm tak ada yang mohon kan? Jadi kita memang kena sijil halal. Siapa nak halal, dia tak boleh declare sendiri. Dia tak boleh kata, saya jual ni produk halal. Memang ada, memang halal. Mana bukti? Ada sijil. Sijil tak ada, tapi saya orang Islam, takkan saya tak tahu halal haram? Betul lah, awak tahu halal haram, tapi dari segi proses nak buat tu, ayam ni nak ambil mana, sembelihannya betul ke tak betul, cara basuhnya ikut fiqh ke tak ikut fiqh, kan? Banyak benda tu, bersih ke tak bersih, bahan-bahan ramuan ni macam mana, kan? Tu semua dia ambil kira. Ni halal ni besar, kan? Sebab ialah Indonesia pun dah besar dia punya, dia dah semakin beri kalau Nusantara ni banyaklah negara yang beri fokus pada halal ni. Selain Malaysia, Indonesia, Thailand, ni tiga negara lah yang memang ada dia punya fokusnya kepada halal, kan? Jadi dia akan berkembang lagi. Contoh lagi, apa lagi yang sekarang ni? Okey, sekarang ni ada lagi fiqh alam sekitar. Fiqh alam sekitar. Kita boleh kata fiqhul bi'ah. Fiqh alam sekitar. Tentang apa? Tentang jaga sungai, jaga hutan, jaga macam mana, apa yang boleh buat dekat alam ni.
Walaupun sumber alam ini memang disediakan untuk manusia, tapi ada tak hukum hakam yang mengatur, yang mengawalnya? Ataupun manusia bebas nak buat apa, buatlah, kan? Yang penting kita boleh dapat untung, kita boleh jual, dapat duit, kan? Jadi kita nak berinteraksi dengan alam ni macam mana? Nanti kalau berkembang lagi, jadi fake itu akan semakin berkembang. Fake itu akan lagi semakin berkembang. Contoh lagi macam fake perubatan. Dalam perubatan, fake perubatan, macam mana kita nak kembangkan fiqh tu dalam perubatan? Ubat-ubat apa yang boleh diambil, ubat-ubat apa tak boleh diambil, kan? Itu dari segi ubat. Bentuk-bentuk rawatan macam mana? Kita ada macam rawatan-rawatan kecantikan, boleh ke tak boleh? Okey, pembedahan plastik macam mana yang boleh? Pembedahan plastik yang macam mana yang tak boleh, contohnya. Itu semua sub-sub bidang lah, yang mungkin baru dan belum berkembang lagi, tapi tak mustahil dia akan berkembang selari dengan kehidupan masyarakat. Selari dengan kehidupan masyarakat. Ini skop, ini bidang fiqh. Yang ketiga, hasilnya atau disebut buahnya. Buahnya apa? Buah atau hasilnya iaitu dapat mengetahui dengan dalil-dalil yang qat'i, serta beroleh kejayaan dengan kebahagiaan abadi kerana benar-benar etikotnya atau sahih ibadatnya yang sudah pasti mendapat mardatillah. Jadi fiqh ini salah satu cabang daripada Islam, syariat, satu cabang pada syariat. Tidak sempurna Islam seseorang tanpa dia mengambil fiqh itu. Okay? Kalau dia kata akidah saja, dia benar akidahnya, tapi dari segi amalan tak ada, Islamnya tak sempurna. Islamnya tidak sempurna. Jadi hasil daripada belajar ilmu ini apa dia? Dia dapat tahu dalil-dalil yang qat'i, kan? Dan dapat beramal dengan lebih yakin, dengan lebih confident. Bila tahu dalil, tahu sumber, dia lebih yakin, lebih jelas dia tahu, kan, apa yang dia buat ni, apa yang syarak suruh ni, dan dia tidak akan ragu-ragu. Dia bukan buat itu hanya dengan sebab dia kena buat atau kerana persekitaran. Persekitaran itu menyebabkan, kadang-kadang persekitaran itu yang menyebabkan dia berpegang kepada Islam itu, kepada nilai itu, macam saya sebut dulu, saya pernah contohkan tuan-tuan, kan, bagaimana wanita-wanita tahun 70-an apabila mereka bekerja di bandar, kan, pakaian mereka tu diselarikan dengan nilai-nilai di bandar. Dia akan pakai blouse, kan, kemudian pakai baju yang mungkin sesuai dengan orang bandar, tudung pun tak ada. Tapi bila dia balik kampung, cuti, balik raya, sampai je di simpang jalan, dia turun bas, dia pun ambil selendang, letak di kepala, kan? Dia pun jalan masuk ke kampung. Orang cakap, ni anak siapa ni? Oh, ni anak Haji Abu, baru balik pada Kuala Lumpur, dia kata. Dia kerja Kuala Lumpur. Jadi wanita ini, perempuan ini, kenapa dia letak tudung atas kepala, selendang lah, kan? Sebab apa? Kerana nilai masyarakatnya tak terima. Kerana masyarakat kampung, kan, sangat kuat pada nilai agamanya. Kalau anak gadis masuk kampung tak pakai tudung, nanti orang kata, siapa dia ni, kan, anak siapa ni? Orang akan pandang lain sikit lah, lain macam sikit lah, kan, begitu. Sebab apa? Maknanya yang menjadikan mereka begitu kerana nilai. Jadi nilai itu tak kuat. Sebab apa? Dia pegang tu hanya sebab apa? Kita ni sebab persekitaran. Bukan sebab dia faham. Bukan sebab dia faham, aku sebagai orang Islam, aku kena beramal benda-benda macam ni, aku tak boleh tinggal, kan? Sebagai orang Islam kena buat. Bukan sebab persekitaran.
Kalau dia faham, mana dia pergi mana-mana pun dia tetap bawa nilai tu. Dia dicampak di mana pun, Islam itu tetap bersama dia. Dia duduk di kampung ke, duduk di bandar ke, dihantar ke luar negara ke, dihantar ke Jepun ke, China ke, Amerika ke, United Kingdom ke, tetap dia pegang dengan Islam. Bukan dia berubah, kan? Semayang ni kita kampung je lah semayang, pergi tempat lain ni ini orang sini pun tak semayang, kita nak semayang buat apa, kan? Kena pula peraturan kata sini, sini kita tak ada bilik semayang, kan? Kita tak ada tempat semayang, tak ada ruang semayang apa semua tak ada, kan? Kita pun kalau orang yang lemah pegangan agamanya, dia akan pasrah lah. Tak buat macam mana, tempat semayang pun tak ada, kan? Kita pun berada kat negara orang, faham lah. Dia ambil mudah. Sebab apa? Dia tidak diasuh Islam itu atas kefahaman. Ini bahaya ni, kan? Ini satu yang sangat bahaya. Satu yang sangat bahaya apabila Islam yang dipegang itu bukan di atas ilmu dan kefahaman, tapi hanya ikut-ikut saja. Nilai itu hanya ikut-ikut je lah. Kita ikut je. Ada orang sembahyang, kan? Tak sembahyang, tak sembahyang. Begitu, itu sangat bahaya. Jadi hasil sebab tu fiqh ni kena belajar biar kita faham bahawa ini cara hidup. Ini orang Islam ni cara hidupnya ada rukun. Rukun tu apa? Tiang. Rukun Islam tu tiang kepada Islam. Kalau kamu tak bina tiang ini, maknanya kamu telah meruntuhkan Islam dalam diri kamu. Kamu telah runtuhkan. Dan Nabi hadis Nabi sebut, kan, as-salatu imanuddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Solat itu tiang agama. Siapa meninggalkannya, maka dia telah meruntuhkan agama. Awqamaqawan, dia telah meruntuhkan agama. Jadi dia kena buat atas kefahaman. Kadang-kadang anak-anak tanya, kan, kenapa kita kena sembahyang? Anak-anak kecil, kan, kenapa kita nak sembahyang? Tak sembahyang tak boleh ke? Jadi itu peluang untuk ibu bapa mengajar anak tu tadi. Jangan cakap kau jangan banyak tanya lah, buat sudah. Jawab macam tu, anak-anak dia tak boleh jawab macam tu. Dia kena bagi dia jawapan yang selari dengan logik dia. Jangan soalan kepada anak-anak ni jangan diabaikan. Hai, banyak tanya lah kau ni, kan? Ini bukan jawapan untuk anak-anak. Anak-anak mesti kena jawab dia. Kenapa kita kena sembahyang? Dia akan tanya. Dia akan tanya kenapa kena sembahyang. Kita orang Islam kenalah sembahyang. Tu kenapa dia tak puas hati juga? Kan? Kerana dibandingkan kawan dia kata, kan, kawan tu kata, kawan adik tak sembahyang pun tengok kat sekolah. Contoh, kan, dia kata, kan, tak sembahyang pun, kenapa adik kena sembahyang? Ditanya, kan, kawan adik pun Islam juga. Macam mana kita nak jawab pula lagi? Jadi itu peluang untuk kita bagi dia faham. Kita orang Islam ni ada rukun Islam. Rukun ni perkara penting. Bukti kita sebagai orang Islam, bukti ni nanti nak tunjuk depan Allah. Nanti bila kita mati, kan, akhirat nanti Allah akan tanya, kamu kat dunia sembahyang ke tidak. Ini bukti. Ini bukti kita sebagai hamba Allah, kita pengikut kepada Nabi Muhammad. Jadi jawapan-jawapan tu lah yang menguatkan dia, meyakinkan dia. Okey. Jadi dia dah ada kefahaman, kita orang Islam ni kita tak boleh tinggal. Ni bukti yang kita kena bawa untuk jumpa Allah Ta'ala nanti. Ini bukti yang kita nak bawa jumpa Allah Ta'ala nanti. Untuk kita tunjuk, ini aku sebagai Islam apa, ini bukti. Solat aku ada ni, kan? Jadi kefahaman ni benda yang sangat penting. Kefahaman, al-fahmu, kefahaman terhadap agama. Kefahaman terhadap agama. Sebab tu Imam Hasan al-Banna, seorang tokoh dakwah, apabila beliau menyusun, salah satu, dia menyusun satu rukun bai'ah. Rukun bai'ah ni rukun yang dibuat untuk jemaah dia lah, jemaah dakwah dia, jemaah Ikhwan Muslimin sebagai gerakan dakwah. Orang tak faham, orang ingat Ikhwan Muslimin gerakan politik. Bukan, dia gerakan dakwah di Mesir sana. Cuma salah satu cabang dakwahnya
melalui politik. Salah satu dia cabang dia. Bahkan Ikhwan tu tim bola sepak pun dia ada. Dia ada tim bola sepak pun ada, sekolah pun ada. Banyak aktiviti dia. Salah satunya politik, tapi yang tersohornya, popularnya orang anggap dia sebagai gerakan politik, sedangkan dia gerakan dakwah. Dia mengajak orang faham kepada Islam, balik mengajak masyarakat, berdakwah pada masyarakat. Jadi Imam Hasan al-Banna apabila mengasaskan gerakan dia, dia buat rukun bayat, dia letak nombor satu tu apa? Al-fahmu, kefahaman. Baru dia letak yang kedua, ikhlas. Dia letak faham dulu. Faham dulu baru ikhlas. Bukan ikhlas dulu, salah. Kalau ikhlas tapi tak faham, silap-silap dia banyak merosakkan daripada membetulkan keadaan. Ada orang kadang-kadang semangat Islam, sayang Islam, cinta Islam, tapi ilmu tak ada. Bila ilmu tak ada, tak faham lah. Macam contoh golongan ISIS lah, Islamic State, yang orang pada Malaysia pergi join, pergi ke Iraq sana. Kita nak masuk IS, Islamic State ni, ISIS. Kita nak pergi perang, kita nak berjuang, nak menegakkan khilafah, kita nak mati syahid. Sebab apa? Ni dunia dah akhir zaman. Mereka pergi masuk kelompok sana. Yang diperangi itu bukannya musuh, yang diperangi itu orang Islam. Pergi letak bom kat market, kat pasar, meletup, habis mati orang niaga. Orang pergi pasar yang tak ada kena-mengena dengan apa benda pun, yang hanya pergi untuk menguruskan hidup mereka. Letak bom kat pasar, mati habis. Ya Allah, anak siapalah, suami siapalah, isteri siapalah, mak siapalah, bapak siapalah yang mati tu, yang tinggalkan isterinya jadi janda. Ada suami yang kehilangan isteri, ada anak-anak menjadi yatim piatu, ada ibu bapa yang kehilangan anak. Ini ke Islam ajar? Dan mereka rasa, ini perjuangan Islam kita. Siapa yang tak sokong kita, ini adalah musuh Allah, kita kena perangi. Dibaca ayat, satu ayat Quran diambil, dia letak untuk diri dia. Siapa yang tak sokong dia, dia guna dalil lah, tapi dalil itu diambil secara umum. Dia ambil secara umum. Dia ambil ayat itu secara umum, dibubuh atas orang Islam. Dia kata ni orang Islam ni, kita kena perangi mereka. Itu salah. Mereka ada semangat tapi mereka tak faham. Itu Ibnu Qayyim kata apa? Ibnu Qayyim kata, tidak ada satu nikmat yang lebih besar selepas iman. Tidak ada nikmat yang lebih besar selepas iman berbanding faham. Tidak ada nikmat yang lebih besar selepas iman kepada seseorang berbanding faham. Kerana apa? Kerana salah satu golongan yang binasa di akhirat nanti adalah kerana mereka tak faham. Salah satu daripada golongan yang binasa, bukan di akhirat saja, di dunia pun, adalah kerana mereka tak faham. Siapa dia? Iaitu Nasrani, golongan Kristian, Nasrani. Dalam surah Fatihah Allah Ta'ala sebutkan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang yang kau murkai dan juga orang yang sesat. Sesat ni sebab apa? Sebab tak faham. Sebab dia tidak faham. Orang Nasrani menjadikan Isa itu sebagai, Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan, sedangkan mereka percaya Adam itu manusia pertama. Kristian memang percaya, dalam kitab mereka pun disebut, dia pun sebut son of Adam. Dia pun sebut benda tu, anak Adam, maknanya lahir daripada Adam. Kalau kamu boleh percaya Adam itu adalah manusia pertama, kenapa susah sangat nak percaya Isa itu juga manusia? Sedangkan penciptaan Adam itu lagi kritikal berbanding penciptaan Isa. Yang kritikal itu bagi kita lah, bagi Allah tu senang je, mana ikut akal kita. Kalau nak fikir ikut akal kita, yang susah tu kan Adam. Akal kita ya, di sisi Allah Ta'ala tak susah. Kalau ikut otak kita, Adam tu lagi susah, sebab tak ada ayah, tak ada mak. Zero, daripada kosong, tak ada ayah, tak ada mak. Adam terus. Kamu boleh terima Adam tu sebagai manusia.
Kenapa tiba sampai kat Isa, tiba-tiba kamu kata ini anak Tuhan? Ini anak Tuhan. Kan? Okey. Sebab apa? Oh, dilahirkan tanpa bapa. Ada mak. Apa masalahnya? Kan? Kalau kamu kata Adam itu, kenapa Adam itu tak dikatakan anak Tuhan? Tak juga. Okeylah. Dan Tuhan ada anak seorang. Ini logik dia lah ya, logik dia. Tuhan ada anak seorang. Anak seorang didatangkan ke dunia ni, kemudian anak tu dikorbankan pula untuk manusia. Dan anak seorang. Lepas tu Tuhan ambil anak tu korban untuk manusia. Lagilah tak logik. Kan? Jadi ini masalah mereka. Jadi tu Ibnu Qayyim kata apa? Ini salah satu golongan yang binasa ni adalah golongan yang sesat. Sebab tu agama itu kena faham. Dan belajar dan faham. Bukan belajar saja. Dia kena belajar dan faham. Faham, okey ini. Kan? Sebab tu hari ini masyarakat Islam, permasalahan dia adalah masalah faham tu. Orang Islam hari ini di seluruh dunia pun masalahnya itu adalah masalah faham. Dia faham ke tidak agama dia? Dia sendiri faham ke tidak apa itu agama dia? Adakah agamanya berdasarkan kefahaman atau berdasarkan budaya? Okey, contoh budaya dan faham. Haji, malam ni kita jumpa ya. Boleh jumpa pukul apa? Lepas isyak lah, pukul 9 macam tu. Okey, insyaAllah. Kan? Kita pun tunggu. Tak mari-mari haji ni. 9.30 tak sampai, 10 tak sampai. Sudah-sudahnya tak mari langsung. Tapi tadi tu janji tu sebab apa? InsyaAllah. InsyaAllah kita tu budaya ke ataupun faham? InsyaAllah kita tu budaya ke sebab faham? Kan? Kalau budaya kita rasa langgar pun tak ada hal apa lah. Kan? Tapi kalau kita faham InsyaAllah ni, mana kita dah ikat janji kita tu dengan nama Allah. Kita tak boleh ni. Kalau kita ada keuzuran pun kita kena beritahu orang tu. Minta maaf lah, malam ni memang tak boleh nak datang lah. Saya ada hal apa kan. Kalau ada orang, dia biar dia orang tu tunggu. Tak apalah, setengah jam bukan lama pun. Tapi tadi masa dia berjanji tu dengan InsyaAllah. So tak ada apa pun. Pada dia InsyaAllah tu hanya tak ada, bukan cagaran pun. Bukan cagaran kepada janji dia pun. Hanya sebagai, kata orang, budaya. Kan? Hanya satu ikatan begitu sajalah. Ini budaya, dia kata budaya lah kan. Sama juga kalau kita tengok kadang-kadang setengah-setengah artis tu kan. Artis lah kan. Artis kan, kadang-kadang dia yelah, kita kan baca juga dekat media sosial yang tu semua kan. Dia kadang berlakon, ada setengah tu berlakon kan. Kadang-kadang berlakon tu watak-watak yang yelah, kadang-kadang aksi-aksi yang panas lah apalah kan. Lepas tu wartawan pun tanya, macam mana you boleh berlakukan watak ni ya? Kalau kita tengok memang dahsyat lah kan, adegan panas ni kan. Dia pun jawab, Alhamdulillah, saya berjaya dengan sokongan diberikan oleh pengarah filem dan juga kita dia start dengan Alhamdulillah dulu. Padahal dia buat tu maksiat. Padahal dia buat tu adalah maksiat. Tapi dia start dengan Alhamdulillah. Jadi dia faham ke tidak agama dia? Kan? Sebab tu kita sebut agama tu mesti kena faham. Sebab tu ayat pertama tu suruh baca. Wahyu pertama yang turun kat Nabi tu adalah Iqra. Kerana Iqra tu adalah jalan untuk faham. Iqra itu adalah, baca itu adalah jalan untuk kita dapat kefahaman dalam apa perkara pun. Kan? Jadi kita tak boleh dibentuk oleh persekitaran. Agama yang hanya dibentuk oleh persekitaran tu tak kuat tuan-tuan. Agama tu memang persekitaran tu penting, suasana tu penting, bi'ah tu penting. Tapi kalau bi'ah itu, persekitaran itu tidak didokong oleh kefahaman, dia tak ke mana. Kadang-kadang orang kata kan, kita saya pergi tengok Arab tu, dia kata ustaz kan,
Saya tengok naik flight, saya pergi naik flight kan, balik katalah kata kan, naik flight lepas tu daripada Saudi ke apa pergi UK ke, dia kata dah daripada Saudi tu semua pakai tutup semua, nampak mata je. Belum lagi dia kata flight tu landing dekat Heathrow kat UK tu, dekat London tu, belum landing lagi, hilang dah semua. Yang tutup mata tu semua dah hilang dah. Dah tinggal skirt je semua. Tinggal skirt, t-shirt apa semua, dah hilang dah. Tak nampak dah, dia kata. Ni Islam benda je ni. Itu yang kita kata kan. Itulah kita kata kefahaman tu. Kenapa dia macam tu? Sebab di negara dia diikat oleh undang-undang. Kamu kena pakai macam ni, pakai yang macam ni salah. Ini sebab tak ada kefahaman. Dia tak ada kefahaman. Kalau diberikan kefahaman, dia fahamlah, ni letak aurat ni wajib, ni syariat, ini Islam, ni yang Nabi ajar. Tapi kalau hanya diikat dengan undang-undang, dia hanya akan melihat itu sebagai undang-undang. Ini peraturan, ini bukan syariat, ini undang-undang. Jadi orang Islam ni, dia nak difahamkan tu, agamanya tu kena difahamkan. Ini agama, ini kita kena buat kan, ini syariat. Beberapa tahun dulu waktu saya mengajar di PJ lah, di satu masjid juga lah, lama dulu lah, yang 10 tahun dulu saya mengajar kan, ada seorang jemaah perempuan datang jumpa. Dia kata, "Ustaz," dia kata kan, "saya ni ada anak buah," dia kata, "yang kerja gaji besar-besar lah kan, ribu-riban lah gaji." Saya beritahu dia orang, Ustaz, saya beritahu anak-anak saudara ni, korang ni kerja ni gaji besar-besar, simpanlah duit, nanti muda-muda boleh pergi haji," dia kata. Kan, nanti muda-muda boleh pergi haji senang, tak payah tunggu tua-tua. Kan, dah tak larat baru nak pergi haji, ni muda-muda pergi haji senang. Jadi anak saudaranya jawab, dia kata, "Ada buat apa dah nak pergi simpan-simpan duit, hanya nak pergi tengok kotak hitam tu. Setakat nak pergi tengok kotak hitam tu, buat apa nak simpan duit?" Ni jawapan dia kata. Kan, ini kerisauan seorang jemaah. Ini cerita dulu sebelum ada medsos ni, belum ada lagi TikTok, Facebook, WhatsApp, benda semua belum ada lagi, tapi cara berfikir macam tu dah ada dah. Dah ada dah. Kadang-kadang kita rasa, kan, kadang-kadang kita lah, kita yang dah hidup dalam, yelah, dengan background kita, latar belakang kita rasa benda tu macam dah, kau orang Islam takkan tak tahu haji, solat tu wajib, puasa tu wajib, haji tu wajib. Tapi generasi yang kemudian ni, dia tak macam tu dah. Dia dah lebih banyak mempersoal kenapa. Generasi yang mungkin lahir tahun 70-an, 80-an, dia tak ada banyak persoalan tu. Dia tak ada banyak soal kenapa tu, mungkin tak ada. Tapi generasi yang lahir selepas tu, 90-an, 2000, dia banyak kenapa. Dia takkan semudah-mudah itu dia nak terima. Kenapa nak terima benda ni, kenapa nak buat benda ni. Jadi kalau jawapan itu dia tak dapat, memang susah lah. Sebab tu dia akan banyak mempertikai. Okey, yang keempat, keutamaan atau fadilatnya. Apakah fadilat kepada ilmu ni? Apa keutamaannya? Bahawa setiap ilmu mempunyai kelebihan yang tersendiri serta keistimewaannya yang mungkin tiada pada ilmu lain, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Ilmu fiqh ni apa kelebihan dia? Ilmu fiqh ni antara disebut dalam hadis Nabi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Ta'ala mahukan kebaikan pada dirinya, Allah Ta'ala akan jadikan dia orang yang faqih terhadap agama. Faqih dengan agama, ada kefahaman yang mendalam tentang ilmu agama. Salah satu cabang ilmu agama ni adalah fiqh lah. Dalam hadis tu Nabi sebut yufaqihu fiddin, kan, menjadikan seorang yang faqih, ada kefahaman yang mendalam terhadap agama. Ini kelebihan orang yang mempelajari ilmu fiqh. Dia tahu apa nak buat, dia akan
okey, dia akan melaksanakan syariat itu dengan betul. Dia akan buat dengan tepat, dengan cara yang dia selari dengan syariat. Selari dengan syariat. Apa dia buat tu? Dia berdasarkan kefahaman. Ini betul, kan? Dia bukan ikut-ikut orang, kan? Apa orang buat dia buat. Tidak, dia buat tu ada hujah dia. Kenapa dia buat ini? Okay? Antaranya kadang-kadang kita tengok kalau orang tu dia tak ada ilmu, dalam bulan Ramadan, kan? Bulan Ramadan, kita dalam bulan Ramadan kita akan solat witir, kan? Solat witir. Ulama kata apa? Dia kata bulan Ramadan afdalnya witir itu berjamaah bersama imam. Bulan Ramadan afdal witir berjamaah bersama imam. Di luar Ramadan afdalnya witir sendirian. Di luar Ramadan afdal witir itu sendirian. Di bulan Ramadan afdal witir itu berjamaah. Ada setengah orang dia tak faham. Bila dia tarawih, bila nak witirnya, dia pun tinggalkan jamaah, dia pun balik. Sebab dia kata nanti dia nak bangun tahajud sebelum sahur, dia nak witir sekali. Orang macam ni rugilah. Dia rugi. Dia rugilah, kan? Dia rugi. Sebab apa? Dia dah terlepas ganjaran qiyamul lail. Terlepas. Dia cuma dapat solat tarawih je, tapi tak dapat qiyamul lail. Sebab dia tidak solat sempurna bersama dengan imam. Bulan Ramadan ni tarawih kena sempurna bersama imam. Barulah dia dapat pahala qiyam, dapat pahala qiyamul lail. Rugilah maknanya. Sebab apa jadi rugi? Sebab tadi tak faham. Okay? Dia tidak faham, okay? Tentang mana yang perlu dibuat, mana yang perlu ditinggal, kan? Masa Covid tadi tu, kan, orang bising. Dia kata Covid ni apa, kita pergi je masjid, kita buat apa nak, takut. Ada dalam video viral tu, dia kata apa, di mana ada Covid, di situ kita antar jamaah, dia kata. Maknanya kita pergi je. Ini semua dajjal ni, dia kata. Kan? Ini semua tentera-tentera dajjal lah, macam-macam lah, konspirasi lah, apa benda lah, kan? Padahal dia tak ada ilmu pun, cakap tu. Ilmu apa pun tak ada. Ilmu perubatan pun tak ada. Ilmu fiqah pun tak ada. Ilmu fiqah pun tak ada. Di zaman, kan? Di zaman apa, kadang-kadang orang tak baca, dia kata, kan? Di zaman dulu pun pernah berlaku. Ketika berlaku wabak yang teruk, kan? Ibnu Hajar pernah sebut. Ketika berlaku wabak yang teruk, dan apabila diberi arahan kepada masyarakat, kan, diberikan arahan kerana berlaku wabak, maka pemerintah keluarkan arahan. Dia kata semua duduk di rumah, jangan keluar, kuarantin lah. Ketika berlaku wabak zaman dulu, ini Ibnu Hajar sebut dalam kitab beliau. Ketika berlaku wabak, diarahkan orang duduk di rumah, jangan keluar, kan? Apa yang berlaku adalah sebahagiannya melanggar. Dia kata apa ni, kan? Kita keluar je, ini semua apa, ni semua macam tadi lah hujahnya, ini semua dajjal lah, ni semua apa benda ni, kata bagi sembahyang jemaah, keluarlah. Maka kata Ibnu Hajar, oleh kerana sebahagian yang melanggar arahan ini, mereka dimati semua. Mati sebab wabak, makin ramai yang mati. Sebab mereka tak nak dengar. Mereka rasa bila mereka ni dekat dengan agama ni, mereka power. Ini mereka ingat bila mereka dekat dengan agama, mereka ni power. Ni semua tak ada apa lah, kan? Itu salah faham sebahagian orang yang belajar. Belajar tu mungkin ialah belajar sekerat je lah kot, atau ikut-ikut je, kan? Sebab tu kita sebut tadi, kan, bila dia belajar dia akan faham, okay, mana yang dia kena buat, mana yang dia kena tinggal, mana yang dia ikut, mana yang amalan terbaik,
Okay? Dia akan smart dalam ibadah dia. Okey, wallahu a'lam bisawab. Kita berhenti sekali dahulu kan, nanti kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita kongsikan pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan itu tadi saya yang lemah, mohon ampun dan maaf. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.